Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmatnya. Malam ni kita memulakan bacaan kitab As-Sunan Ibn Majah daripada muqaddimah lagi. Jadi sebelum kita memulakan pengajian kita daripada kitab ni, terlebih dahulu kita sebutlah sanak kita dengan kitab ni. Itu kita belajar kitab ni daripada Al-Fadhil Ustaz kita juga, Ustaz Ahmad Nasim Abu Nailah. Ustaz Ahmad Nasim, belajarnya dia tu di Darul Kautsar. Sebahagian sahaja daripada kitab ni. Dan beliau mempelajari kitab ni daripada Syekh Mufti Nizamuddin Syamzai As-Syahid. Dia mati di tembok. Mufti Nizamuddin Syamzai. Dan Mufti Nizamuddin Syamzai ni dia ambil daripada Syekh Badi'uz Zaman. Ambil daripada Syekh Badi'uz Zaman. Kalau mengikut Maulana Asri pun dia melalui Syekh Badi'uz Zaman juga. Kemudian naik atas tu dia akan bertemu sampailah kepada Syekh Abdul Ghani Al-Mujaddidi Ad-Dehlawi, cucu kepada Syekh Waliullah. Dia ambil daripada Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz ni ambil daripada Syekh Waliullah. Dan sanak tu daripada Syekh Waliullah kepada Ibnu Majah tu masyhur lah. Dia ada kitab khusus. Cuma kita sebut tarik yang terdekat, beberapa tabaqat, beberapa lapis yang terdekat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Muqaddimah. Bab ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وبالإسناد المتصل إلى الإمام ابن ماجه المصنف حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. Jadi kitab seperti yang mana kita sebut hari itu, kitab Ibnu Majah ni adalah kitab sunan yang bermula dengan kitab-kitab hukum. Kitab-kitab hukum yang terdiri daripada kitab taharah, kitabus salah, kitabuz zakah, kitabus saum dan seterusnya. Dia bermula dengan kitab-kitab hukum. Dan sebelum masuk kepada kitab ahkam, sebelum masuk kepada kitab tentang taharah, Imam Ibnu Majah terlebih dahulu membuat muqaddimah. Jadi nota kita ni
kitab Muqaddimah, bab pendahuluan ini mengandungi 24 bab. Semua tu ada 24 bab yang meliputi 296 hadis. Banyak juga Muqaddimah ni, 266 hadis. Ia adalah satu muqaddimah yang bersifat ilmiah, manhajiyah, aqaidiyah, hadisiyah, usuliyah. Ada beberapa perkara di sini. Maknanya ini adalah satu muqaddimah ia bersifat ilmiah, maknanya yang bersifat kaedah. Sebagai kaedah, ada metodologi menceritakan tentang prinsip-prinsip manhajiyah, tentang manhaj ni, maknanya cara panduan, metod yang berkait dengan akidah. Macam bab yang pertama ni, ittiba' sunnah, bab ikut sunnah Nabi. Sebab mengikuti sunnah Nabi ni adalah salah satu daripada tuntutan bila mana kita beriman dengan Nabi SAW, seperti mana beriman dengan Allah SWT, tuntutan dia kita kena beriman dengan Nabi. Bila kita kata beriman dengan Allah SWT, maka mesti kita beriman dengan hari akhirat, beriman dengan Nabi. Bila kata beriman dengan Nabi ni, tuntutan dia, kita yang pertama kena kasih kepada dia, kena taat pada dia, kena ikut sunnah dia, kena menyebarkan sunnah dia, kena menyokong sunnahnya, kena menegakkan sunnahnya, kena mempertahankan sunnahnya. Itu yang dikatakan sebagai tuntutan. Jadi Imam Ibnu Majah, beliau menyebut di muqaddimah ni perkara akidah yang berkait dengan Nabi SAW. Kemudian dia berkait dengan hadisiyah. Yang ni muqaddimah ni dia mengandungi prinsip-prinsip hadis. Antara prinsip hadisnya itu hendaklah menjaga dan meriwayatkan hadis Nabi SAW seperti mana yang diterima. Cara seperti mana yang diterima itulah kita kena sampaikan kepada generasi berikut. Kemudian dia ada muqaddimah ni berkenaan dengan usuliyah. Yang ni kita mesti mengagungkan sunnah Nabi sebagai sumber rujukan kita. Begitu juga dikatakan sebagai muqaddimah ni, muqaddimah hadisiyah berkenaan dengan hadis, iaitu hendaklah kita berhati-hati dalam menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW. Kita hendaklah berwaspada, takut-takut terjerumus dalam mereka-reka hadis, memasukkan hadis, mengaitkan kepada Nabi SAW sesuatu yang bukan hadis baginda. Kemudian bila kata ikut sunnah Nabi SAW ni, maka dia berkait dengan kaedah usuliyah juga, iaitu mengikuti sahabat. Itu yang dikatakan satu muqaddimah manhajiyah, aqaidiyah, hadisiyah, usuliyah. Dia akan ada prinsip-prinsip usul. Usul fiqh lah, usul fiqh. Maknanya usul dalam memahami nas. Setiap imam hadis memulakan kitab mereka dengan pendahuluan yang berbeza, mengikut manhaj masing-masing, mengikut cara masing-masing. Mereka memulakan kitab mereka tu dengan maksud-maksud yang tertentu. Sebagai contoh, Imam Bukhari mendahulukan bab tentang wahyu. Kita buka Bukhari, Kitabul Wahyi. Kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita belajar Bukhari, kerana bab tentang wahyu, kerana wahyu wahyu merupakan asas kepada agama. Mana agama kita ni berasaskan kepada wahyu, bukan daripada rakyat akal. Tidak seperti mana agama lain tu yang berdasarkan kepada kepercayaan, tradisi, kepercayaan, ataupun berdasarkan kepada pengalaman. Agama kita ni agama yang berasaskan kepada wahyu. Setengah agama tu dia guna logik akal. Adapun agama ni kita ni agama yang berasaskan kepada wahyu dan disokong oleh akal. Tidak semata-mata akal, tetapi
Akal tu menyokong wahyu. Akal tidak wahyu tidak bercanggah dengan akal manusia, dengan fitrah manusia. Kemudian lepas tu, pada itulah dalam Imam Bukhari itu Kitabul Iman, pada tuntutan yang pertama, kemudian ilmu, kena belajar ilmu setelah daripada ada iman. Imam Muslim pula memulakan satu muqaddimah yang menggariskan kaedah. Mana satu muqaddimah yang menggariskan kaedah dan disiplin periwayatan hadis. Maknanya kalau Imam Muslim ni dia mengandungi muqaddimah tentang usul hadis, prinsip penerimaan hadis, sifat-sifat perawi, perawi yang benar, perawi yang adil, perawi yang dhabit, perawi yang dipercayai, perawi yang lazim, yang melazimi guru dia dalam tempoh yang lama. Kita baca dalam kitab Muslim ni, dia berkait juga dengan peringkat-peringkat perawi. Peringkat-peringkat perawi ni maknanya perawi ada yang baik, soleh, thiqah, tetapi dia kurang dhabit. Tu perawi kelas kedua. Hendaknya perawi itu kelas paling tinggi, perawi yang thiqah, dipercayai, amanah, adil, dan dia menjaga kitab dia, hafalan dia tepat. Kemudian dia pula tu bersahabat dengan guru dia dalam tempoh yang agak lama. Dia terkenal dengan mempelajari hadis, menyebarkan hadis. Jadi dia tu lebih tinggi lagi berbanding dengan perawi yang lebih terkenal dengan ibadat. Sebab bila kata perawi itu thiqah tapi dia sebagai orang yang kuat ibadat, setengah keadaan dia tidak dapat menjaga hadis sebaik seperti mana perawi ya dhabit tu, ia lebih memberi tumpuan dalam menjaga, mencatat hadis-hadis. Jadi Imam Muslim muqaddimah dia tu lebih kurang kita kata muqaddimah usul hadis. Muqaddimah usul hadis. Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Nasa'i memulakan kitab bersuci, Kitabut Taharah, kerana ia adalah syarat kepada sembahyang, dan sembahyang itu sendiri adalah tiang agama. Maknanya kitab Sunan Ibni Majah, kitab Sunan Tirmizi dan Abu Daud dan Nasa'i ini, oleh kerana kitab ni kitab sunan, kitab ahkam, maka hukum mula-mula sekali perlu dipelajari adalah kitab taharah, bersuci. Seperti kita belajar kitab fiqh lah. Dia bermula dengan taharah. Taharah ni syarat kepada sah sembahyang, dan sembahyang itu sendiri adalah tiang agama. Jadi bila ada tiang itulah baru dapat dibina rumah tu, Islam itu. Imam Malik pula memulakan dengan kitab waktu-waktu sembahyang, bab wuqutis salah. Kita baca Muwatta, kitab wuqutis salah, bab waktu sembahyang dulu. Habis tentang waktu sembahyang, barulah Imam Malik masuk tentang air. Itu pelik Imam Malik. Sebab apa? Sebab bagi dia, kerana ia tidak diwajibkan. Maknanya sembahyang ni tidak diwajibkan kerana solat, kerana sembahyang tidak diwajibkan melainkan setelah masuk waktunya. Maknanya selagi tak masuk waktu, tak wajib kita sembahyang. Sebab itulah kata kaedah, kata al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal pada ibadat ni haram. Maknanya selagi tidak ada arahan untuk mengabdikan diri pada Allah SWT, kita tidak dituntut untuk beribadat. Dengan ibadat tertentu, dengan cara tertentu, kita tidak dituntut. Malah kita tidak boleh mereka sendiri cara beribadat kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Kita nak sujud semata-mata, tak boleh. Kita nak cacat, tak boleh. Kita mari-mari rokok, tak boleh. Dia kena ibadat tu ditunjukkan sendiri oleh Nabi. Jadi di sini sembahyang tu dia tidak wajib kepada seseorang melainkan setelah masuk waktu. Masuk waktu tu barulah ada sembahyang. Ada sembahyang qabliyah, sembahyang fardu, sembahyang ba'diyah. Dia kena bermula dengan masuk waktu. Maka sebab itulah Imam Malik memulakan kitab Muwatta dia tu dengan waktu sembahyang. Imam Darimi pula dalam sunan dia ataupun dalam musnad dia
memulakan kitabnya dengan muqaddimah yang merangkumi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi itu imam dari dahulukan. Supaya apa? Supaya umat ini terlebih dahulu mengenali perjalanan hidup dan kedudukan baginda yang tinggi di sisi Allah sebelum mempelajari ucapan dan perbuatan baginda. Itu pendekatan masing-masing lah yang dibuat oleh ulama dalam menyusun kitab, sama ada kitab bersifat sunan ataupun kitab bersifat jami'. Mana kitab ia berdasarkan kepada tajuk-tajuk. Orang panggil maudu'i, hadis maudu'i, hadis yang bertopik. Maknanya ulama ni dia telah susun kitab berdasarkan kepada klasifikasi tajuk-tajuk. Syekh Abdul Ghani Ad-Dahlawi, ini cucu kepada Imam Waliullah, mengatakan susunan Ibnu Majah ini adalah sebaik-baik tertib, di mana beliau memulakan dengan bab-bab berkenaan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Nabi. Mengapa? Sebagai isyarat bahawa penulisan dalam menghimpunkan hadis-hadis adalah sebuah perkara yang mesti. Maknanya kita mesti mencatat hadis-hadis, kena ada. Kalau ada perintah supaya tulis Quran, dah. Maka ada juga perintah supaya tulis hadis. Sebab itulah dalam hadis yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Uktubu li Abi Syah." Tulislah untuk Abu Syah ni. Dia mari dan dia nak balik kepada kabilah dia, maka kamu kena tulis hadis-hadis untuk Abu Syah. Jadi isyarat bahawa penulisan dalam menghimpunkan hadis-hadis ini adalah perkara yang mesti dan sebagai mengingatkan kepada pelajar bahawa berpegang dengan sunnah ini merupakan sebahagian kewajipan agama. Maknanya tujuan kita mempelajari hadis, kita catat hadis, kita mengajar hadis ni, tujuan dia adalah untuk ikut Nabi, ikut sunnah Nabi. Mana daripada awal lagi Imam Ibnu Majah menekankan bahawa manhaj, cara berfikir, cara hidup orang beriman ni ataupun pelajar hadis ni, dia belajar adalah untuk mengikuti sunnah Nabi. Kenapa? Kerana ini sebahagian kewajipan agama. Seperti kita sebut tadilah, antara tuntutan bila mana kita beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena mengikuti sunnah Nabi. Kita kena taat kepada perintah Nabi. Kemudian disusuli dengan bab-bab akidah, iaitu iman dan takdir. Dia akan ada bab tentang iman dengan takdir ni, iaitu dalam bab yang ke-9, bab yang ke-10, bab iman dengan takdir. Jadi biasanya dalam bab iman ni, ulama hadis ni dia berhadapan dengan golongan Murji'ah yang menafikan amal juzuk daripada iman. Dah. Begitu juga akan ada tentang bab akidah satu lagi, bab qadar, bab takdir. Sebab kita ni akan berhadapan dengan golongan qadariyah yang menafikan takdir. Kerana ia adalah kewajipan yang pertama kepada mukallaf, iman dan takdir. Sebab dalam hadis Tirmizi yang kita baca, tidak beriman seseorang itu sehinggalah dia mengetahui bahawa, dia yakin bahawa apa-apa yang berlaku itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ke atas diri dia. Jadi selagi dia tak terima takdir, maka dia tidak dikira beriman kepada Allah SWT. Kemudian diikuti dengan keutamaan sahabat, iaitu dia akan ada bab fi fadailis sahabah, ataupun hak ni orang panggil bahagian manaqib, kelebihan-kelebihan sahabat. Kerana mereka adalah penyampai dan pembawa sunnah itu kepada kita. Mana perawi kita. Kita terima agama melalui sahabat. Kita terima Quran melalui sahabat. Kita terima hadis pun melalui sahabat. Maka sebab itulah kena ada dalam hati kita ni kecintaan kepada para sahabat. Ini kalau dalam bab golongan sesat ni, golongan yang tak terima sahabat Nabi ni, antaranya Syiah lah, jelas sekali. Yang kedua Khawarij. Khawarij yang membenci Sayyidina Ali. Ataupun satu lagi golongan yang terlalu mengangkat lebih-lebih Muawiyah ni, dia panggil golongan Nawasib.
terlalu mengangkat lebih. Muawiyah dia benci pada Sayyidina Ali bagi Nawasib. Khawarij ni dia tak terima sahabat-sahabat ia setuju dengan Sayyidina Ali. Oleh itu, selama mana tidak terbukti keadilan mereka, maknanya bila selagi tidak jelas kepada kita kedudukan sahabat ni, ataupun kedudukan para perawi, maka tidak akan sempurna ilmu tentang sunnah dan hukum hakam. Maknanya kepada pelajar hadis, dia kena terima bahawa sahabat-sahabat ni adalah generasi pertama yang mewariskan hadis kepada mereka, dan kehidupan sahabat tu mencerminkan kepada penghayatan terhadap dua wahyu, Quran dan hadis. Maknanya sahabat tu mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan mereka. Sebab itulah dalam prinsip kita nak menentukan hadis itu mansukh, boleh dipakai lagi ataupun tidak, kita kena tengoklah ada ke tidak fatwa sahabat berasaskan kepada hadis tersebut. Jadi kalau ada fatwa sahabat berasaskan kepada hadis tersebut, maka kita kata hadis itu adalah hadis muhkam, hadis yang terus diterima, maknanya mesti pegang. Tapi kalau hadis itu sahabat-sahabat tidak lagi beramal, maka itu salah satu tanda bahawa hadis itu telah mansukh. Yakni keadilan para sahabat itu sabit berdasarkan kepada nas syarak yang tidak terhitung banyaknya. Maknanya kemuliaan sahabat, maknanya tujuan daripada ada bab fadail sahabat ataupun manakib sahabat ni untuk menyatakan bahawa sahabat adalah orang yang terpuji, orang yang adil, orang yang dipercayai, orang yang menjaga agama. Dan kelebihan sahabat ni tidak terkira banyaknya, sama ada dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Jadi bab yang pertama ni bab mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ittiba'. Ittiba' ni dia jadi satu istilah lah, ittiba', ikut. Jadi kalau dalam usul fiqh tu dia ada bab taklid, ittiba'. Taklid ni maknanya kita terima dan kita pegang kata-kata seorang alim untuk kita amalkan. Itu makna taklid, tanpa kita tanya dalil. Tetapi kalau kita ikut seorang alim, bila mana dia memberitahu kepada kita hukum berasaskan kepada dalil, maka kita dikira sebagai ittiba'. Maknanya kita ikut ulama dengan dalil. Itu dia panggil ittiba'. Dan setengah orang dia faham, kalau kita tidak taklid, kita tu pergi kepada dalil, dia kata kita jadi mustahid. Silap tu. Mustahid ni kita ulah sendiri makna daripada hadis, itu dipanggil mustahid. Perekat ittiba' ni perekat tengah-tengah, makna kita sebagai pelajar lah, kita belajar dah. Kita belajar perekat pertama, kita belajar sebagai muqallid. Kita belajar di sekolah dululah, pendidikan Islam, benda-benda sekian hukum dia sekian, jadi tak ada dalil. Itu dipanggil taklid, kita pakai tu. Satu perangkat pula kita belajar kitab dengan disebutkan hukum ni punya dalil. Jadi dalil tadi kita pegang berdasarkan kepada kefahaman ulama. Itu dipanggil ittiba'. Taklid ni memang kita pegang pendapat manusia yang tidak maksum, maknanya selain daripada Nabi, tanpa kita tahu sandar. Itu dipanggil taklid. Tapi kalau kita belajar hadis berdasarkan kepada pandangan fuqaha, pandangan ahli ulama, kita dikira sebagai ittiba', orang ngaji. Kita sebagai orang pelajar. Bila kita belajar semua dalil-dalil dan cara macam mana nak waktu istinbat daripada dalil, kaedah-kaedah kita ada, waktu itulah kita dipanggil sebagai mujtahid. Jadi tidak berarti kita tidak pegang kata-kata seorang alim ni, berarti kita mengenepikan mazhab ataupun pendapat ulama.
Jadi ittiba' maknanya mengikut dalil. Mana mengikuti sunnah, yakni ittiba' sunnah ialah berpegang teguh dengan sunnah dalam semua aspek kehidupan. Maknanya kita letak diri Nabi tu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Taala, orang beriman dengan hari akhirat, mengharapkan pahala daripada Allah Taala, mengharapkan pertemuan dengan Allah Taala dari kiamat. Jadi dia kena ittiba' sunnah ni sebagai satu, sehingga menjadi satu manhaj, sistem dia hidup, pendekatan, sistem hidup, cara berfikir dan cara bertindak. Jadi katakan ikut sunnah. Cuma sunnah ni kita tak bicara di sini. Dia ada ittiba' suri dengan ittiba' hakiki. Ittiba' suri ni kita ikut 100%. Kalau dalam hadis tu Nabi makan gandum, Nabi makan watamba, dah. Kalau ia dikatakan Nabi pakai selipar, capar dia lagu tu, kita pun ada lagu tu juga. Kita pakai uta, naik uta, dah. Nabi pakai jubah, kita pakai jubah. Kita betul-betul ikut tu, dia panggil ittiba' suri. Ittiba' pada rupa, pada perjalanan. Pada perjalanan. Kayu sugi kita tu kita tak guna beruh ni, ubak ni dak. Kita pakai kayu arak, memang guna tu. Tu dipanggil ittiba' suri. Kadang-kadang ittiba' suri dia capu. Antara benda Nabi buat tu, Nabi sebagai Rasul, Nabi sebagai manusia biasa, Nabi sebagai orang Arab, Nabi sebagai seorang bapa dan seterusnya. Dia capu belaka tu. Satu lagi dipanggil ittiba' hakiki. Ni maknanya kita ittiba' ikut cara Nabi, maksud Nabi. Macam Nabi sendiri pun tidak suruh kita makan gandum, mesti makan watamba. Dalam semua keadaan Nabi memperbagaikan jenis makanan, jenis pakaian. Maknanya kita tidak terikat. Itu mafhum dia. Maknanya kita dalam bab ni Nabi tidak mengongkong ataupun mengikat kita. Asalkan benda tu siapa matlamat. Macam contoh, masih lagi dikira orang tu ikut sunnah Nabi walaupun dia guna beruh Allah ni, cak Arabi kau gapo kau, dengan ubak gigi macam-macam ada ni, dah dikira mengikut sunnah. Kerana maksud daripada gosok gigi tu bukan alat tu sendiri, tetapi kebersihan. Kebersihan. Macam juga kenderaan. Kenderaan, walaupun kita tak naik unta, kita naik kereta, naik motosikal, tetap dikira kita sebagai ikut sunnah. Sunnah bab berkenderaan. Dah. Bab berkenderaan, baca doa ketika naik kenderaan, bawa kenderaan dengan tidak memudaratkan orang. Kita pilih kenderaan yang selesa, kita tidak kutuk, kita tidak maki hamun kepada kenderaan kita. Itu termasuk di bawah sunnah Nabi. Kita ittiba' secara hakiki. Jadi ada ittiba' zahir, ada ittiba' hakiki. Jadi setengah orang dia taksir ni hak suri, dia nak hak hakiki. Ada setengah orang dia hanya mementingkan hak suri, hak hakiki dia tidak. Jadi kita kena fahamlah, setengah daripada ittiba' suri itu diperlukan sebagai kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih penting ittiba' hakiki. Jadi dimaksudkan dengan ittiba' sunnah ni menjadikan sunnah sebagai manhaj. Manhaj dalam bab kita berkeluarga, bekerja, cari pitih, bermuamalat, beribadat. Bukan setakat berpakaian dan makan saja kita ikut sunnah ni, tetapi dalam semua perbuatan kita, tidak tanduk kita. Maksud sunnah pada bahasa ialah jalan yang dilalui, at-tariqah al-maslukah. Asal mana sunnah ni jalan. Man sanna sunnatan hasanah, siapa yang buat satu jalan, satu cara. Sebab Nabi kata man sanna sunnatan hasanah falahu ajru man amila biha. Wa man
sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi ajru man amila biha. Siapa-siapa yang memulakan cara yang baik, maka dia mendapat pahala daripada orang yang beramal. Sesiapa yang buat satu cara ataupun jalan yang tidak baik, maka dia menanggung dosa orang yang buat tadi. Maknanya sunnah tu pada asalnya jalan. Sementara maknanya pada istilah tidak jauh bezanya daripada makna bahasa. Bagaimanapun istilah sunnah berbeza mengikut disiplin ilmu. Ahli hadis, ahli usul dan fuqaha mempunyai perspektif tersendiri dalam menjelaskan makna sunnah. Maknanya mengikut bidah lah. Mengikut bidah. Mengikut bidah masing-masing dia ada istilah dia. Menurut ahli hadis, sunnah adalah segala yang bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dinisbahkan kepada Nabi, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, pengakuan, takrir dipanggil. Pengakuan itu takrir, pengesahan. Maknanya dibuat sesuatu di hadapan Nabi, Nabi tak larang, itu dipanggil takrir. Seperti Khalid Al-Walid makan dhab tu. Nabi tak makan tapi Nabi tak larang. Nabi tidak mengharamkan, Nabi membenarkan. Kemudian dalam bentuk tabiat. Tabiat ni maknanya rutin dia lah. Budi pekerti, akhlak ataupun perjalanan hidupnya, sama ada sebelum menjadi seorang rasul ataupun sesudahnya. Itu pun dikira sebagai sunnah. Mengikut ahli hadis. Maknanya apa yang diriwayatkan lah, itu dikira sebagai sunnah. Manakala sunnah mengikut perspektif ahli usul fiqh ialah setiap perkara yang bersumberkan daripada Nabi SAW, selain Al-Quranul Karim, sama ada perkataan, perbuatan atau pengakuan yang dijadikan sandaran hukum syarak. Maknanya ahli usul fiqh ni dia melihat sunnah tu dari segi punca untuk mengambil hukum. Maknanya lepas daripada Quran, hadis Nabi, sunnah Nabi. Jadi kalau kita baca kitab usul ni, dia kata usul syar'i arba'ah, Al-Quran was sunnah wal ijma' wal qiyas. Ada 4 punca, 4 prinsip, 4 sumber untuk pengambilan hukum: Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Itu mengikut ahli usul, kan? Manakala sunnah dalam perspektif ulama fiqh ialah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bukan daripada bab fardu dan bukan pula daripada bab wajib. Maknanya benda tu yang dikatakan sunnah tu, mengikut ahli fiqh kata, hak Nabi ada buat, jadi sunnah lah. Lepas tu dalam orang kita ni dia ranya habis, dia rangkum habis. Sedangkan dalam fiqh ni dia ada sunnah, mustahab. Mustahab. Jadi setengah kita kata sunat kita sunat kita apa ni, melafazkan niat ketika nak sembahyang fardu. Itu sebenarnya tak tepat tu. Kalau ikut mazhab Syafi'i pun kita tak boleh kata sunat melafazkan niat nak sembahyang fardu. Kita kena kata dianjurkan, ustuhibba, dianggap molek, bukan sunat. Jadi istilah tu dia jadi rata lagi. Asalnya benda yang tidak wajib. Asal sunat ni, kalau Nabi buat, dia tidak wajib, itu sunat. Cuma ada benda yang Nabi tak buat, dia anggap baik oleh ulama, maka itu diistilahkan sebagai mustahab. Mustahab maknanya dianjurkan, dianggap baik. Itu istilah tu dia kena perhalusi lagi. Sebab dalam dia, kalau hak makruh ni dia ada makruh tu pula dia ada makruh tahrimi. Makruh tahrimi, makruh tanzihi. Mana makruh yang hampir pada haram. Asal mana makruh ni tidak disukai, hak dekat dengan haram. Satu lagi hak kurang sikit dia panggil makruh tanzihi, hak moleknya tak sah. Kan? Hak makruh tahrim ini Allah ke arah haram, itu makruh tahrimi.
Satu lagi orang panggil khilaf aula. Khilaf aula ni bersalah dengan hak sepatutnya. Itu dipanggil khilaf aula. Mana tak apa molek. Macam kata kita semaya ni, kita lipat lengan baju. Lipat lengan baju dah dia kira panggil khilaf aula. Sebab dia kiranya kalau kita semaya ni biar semua tu duduk bawah belakang. Dia pun tupai sujud juga. Jadi kalau kata sising gitu dia sekak, maka itu dikira sebagai khilaf aula. Tapi tidak dikatakan makruh. Cuma dia kata khilaf aula, hak aulanya. Mana khilaf aula ni dia macam mustahab lah standard dia. Di sisi ulama mutaqaddimin, mana ulama peringkat terdahulu, sunnah bermaksud akidah yang benar. Ketika disebutkan lawan kepada fahaman yang menyeleweng. Mana bila sebut sunnah ni sebenarnya disebut ketika berhadapan dengan fahaman golongan yang menyeleweng, golongan sesat ni. Itu maksud sunnah. Jadi golongan menyeleweng dalam akidah ni dia kita kata ahlul bid'ah wal ahwa. Dipanggil ahlul bid'ah wal ahwa. Maknanya orang yang mereka-reka sesuatu lepas daripada Nabi yang bukan daripada agama, yang mana mereka ni ikut hawa nafsu. Maksudnya ikut fikiran sendiri, mengenepikan wahyu, mengenepikan sunnah. Itu dipanggil ahlul bid'ah wal ahwa. Jadi bila kata sunnah, maknanya sebagai lawan kepada akidah yang menyeleweng. Akidah yang menyeleweng ni faham-faham lah. Faham yang baru muncul. Jadi faham yang baru muncul tu dia dikatakan bid'ah. Sebab dia berpegang, dia anggap ni hak benar. Dia anggap itu sebahagian daripada agama. Maka bila tak ada dalil, maka itu dikatakan bid'ah. Jadi dari sudut ni orang panggil bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah akidah. Bid'ah akidah ni macam apa? Golongan Mu'tazilah kata tak ada sikit pun syafaat masing-masing. Tak ada syafaat. Maknanya kalau orang tu buat dosa, tidak ada siapa pun yang dapat menyelamatkan diri dia. Itu bid'ah syafaat orang panggil. Sedangkan syafaat tu ada sabit Nabi sebagai pemberi syafaat. Tapi oleh kerana Mu'tazilah ni asal akidah dia, orang yang melakukan dosa besar ni dia tidak mukmin dan tidak kafir. Jadi bila dia tidak mukmin, dia tidak kafir, jadi macam mana dia nak dapat syafaat Nabi? Jadi dari sudut tu Mu'tazilah dikira golongan yang menafikan adanya syafaat. Begitu juga macam golongan Qadariyah yang menafikan takdir. Mereka kata benda hak berlaku ni adalah benda yang baru jadi, tiba-tiba berlaku. Sedangkan segala sesuatu ni Allah SWT telah suratkan di Lauh Mahfuz, apa yang akan terjadi. Jadi disebutkan sunnah ni bermaksud akidah yang benar. Biasanya ulama mutaqaddimin ni sebut ni bila berhadapan dengan fahaman yang menyeleweng seperti Khawarij. Khawarij yang mengatakan orang mukmin yang melakukan dosa besar maka dia menjadi kafir. Khawarij ni golongan yang mengkafirkan ahli maksiat. Golongan Mu'tazilah ia kata orang mukmin ni bila dia buat maksiat dia tidak lagi jadi mukmin dan tidak juga jadi kafir. Begitu juga golongan Mu'tazilah ni dia percaya tentang konsep keadilan. Konsep keadilan ni wajib atas Tuhan buat yang baik dan terbaik. Golongan Syiah ni golongan yang mengkafirkan sahabat. Kemudian golongan Murji'ah, golongan yang mengatakan bahawa sebanyak mana dosa yang dilakukan oleh seseorang maka itu tidak memudaratkan iman. Iman tidak terjejas meskipun banyak mana dosa yang dia buat. Golongan Qadariyah golongan yang menafikan takdir. Golongan Jabariyah ni golongan yang menafikan usaha. Mana kita ni macam robot lah yang dipaksa buat sesuatu. Dan lain-lain banyak lagi lah. Jahmiyah, Mu'attilah, golongan yang menafikan sifat Allah.
Sebagai contoh, ni maknanya sunnah tu dengan mana akidah. Sufyan ibn Uyainah berkata, sunnah itu 10 perkara. Sesiapa yang ada padanya bererti dia telah menyempurnakan sunnah. Dan sesiapa yang meninggalkan sesuatu, meninggalkan sesuatu daripadanya bererti dia meninggalkan sunnah. Kemudian beliau menyebut beberapa perkara yang merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Antaranya beriman dengan takdir, mengakui ada syafaat, adanya syurga, adanya neraka. Jadi dia sebut tu, adanya mizan, neraca, ada titik sirat. Maknanya 10 perkara ni dikira sebagai sunnah, maknanya akidah. Maka sebab itulah macam kita Imam Muzani tu kitabus sunnah. Jadi kita buka tu hadis-hadis akidah saja. Macam juga usul sunnah. Imam Ahmad. Kita buka tu, nak suka juga sampai kita ngaji dulu, kita belilah kitab usul sunnah. Kita ingat aku ada sunnah-sunnah ke apa. Buka tu akidah belaka. Jadi istilah ulama dulu bila kata sunnah tu maknanya akidah. Dalam pengajian akidah ni, pengajian tauhid ni, dia ada banyak nama. Ilmu akidah, ilmu kalam, al-fiqhul akbar. Al-fiqhul akbar ni mengikut Imam Abu Hanifah. Sebab dia kata ada fiqhul akbar, ada fiqhul asghar. Fiqhul akbar tentang tauhid, fiqhul asghar tentang fiqh hukum hakam. Jadi dia ada ilmu tentang ilmu akidah ni panggil ilmu kalam. Itu bila orang ahli kalam bahalah. Ilmu kalam, ilmu tauhid. Jadi nama ilmu akidah tu salah satunya sunnah. Ini disebutkan oleh riwayat daripada Ibn Uyainah ni disebutkan oleh Al-Laka'i. Dalam kitab ada syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Jadi kitab ni kitab yang menghimpunkan i'tiqad ahli sunnah ataupun i'tiqad ahli hadis. Yang diwarisi daripada sahabat dan para tabi'in. Dia ada 5 jilid semua. Yang dimaksudkan dengan sunnah di sini ialah jalan yang dilalui dalam agama. Itu. Kemudian perbahasan satu lagi ni, dari satu sudut sunnah lebih umum daripada istilah hadis. Maknanya kalau banding antara istilah hadis dengan sunnah, maknanya seolah-olah kalau orang tanya, apa beza ikut sunnah, apa kita kata tak ikut hadis? Selalu disebut ittiba'us sunnah, tidak kata ittiba'ul hadis. Dari segi kita belajar hadis. Tetapi ittiba' sunnah. Tu. Tak ada orang kata kita ni belajar sunnah. Kita kata kita belajar hadis. Tapi ittiba' sunnah. Jadi di sini antara istilah hadis dengan sunnah ni dia ada persamaan dan dia ada perbezaan. Dia tak sama 100%, dan dia tidak katalah bertentangan 100% tidak. Dia ada tepat persamaan. Tepat persamaan. Macam kita kata putih dengan susu lah. Putih dengan susu. Hak putih tu tidak semestinya susu. Susu tu tak semestinya putih. Ada juga susu yang kuning. Ada. Jadi itu dipanggil nisbah ke apa tu dalam ilmu matematik tu dah. Dia panggil umum wa khusus min wajhin. Dia ada khusus dan umum pada satu sudut. Ada tempat temu dia tu. Seperti kita sebut tadilah. Antara putih dengan susu. Dah. Ataupun antara putih dengan tepung. Jadi ada tepung warna putih, ada tepung warna hijau. Ada tepung warna apa? Warna kuning. Tepung kacang kuning, tepung kacang hijau warna hijau. Tepung gandum dia ala kelabu. Tepung atar, capati tu dia warna kuku. Putih ni dia macam-macam. Tepung tu pun macam-macam. Jadi sunnah dengan hadis ni dia ada nisbah umum dan khusus pada satu sudut. Sunnah lebih umum daripada istilah hadis. Tu kena faham. Sunnah juga diungkapkan kepada sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi orang tak kata hadis khulafa.
ar-rasyidin, tapi dikatakan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Dia pembahagian ni dia ada dalam hadis ni, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Adalah kamu berpegang teguh dengan sunnah aku dan sunnah khulafa sesudah daripada aku. Jadi istilah sunnah sahabat tu ada, seperti mana istilah sunnah Nabi, sunnah khulafa dan sunnah Nabi. Dari sudut yang lain, sunnah lebih khusus daripada hadis. Sebab kalau kata orang tadi kan, kalau kata hadis ni dia mesti daripada Nabi, orang tak kata hadis Abu Bakar. Cuma orang kata hadis Abu Bakar tu dengan arti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Kena faham juga. Orang kata hadis Jabir. Hadis Jabir dalam bab haji. Mana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir daripada Nabi. Itu orang panggil gelaran nama. Tapi kalau kata-kata sahabat tu sendiri orang panggil mauquf ataupun asar. Ini adalah asar Ibnu Umar, asar Abu Bakar. Dari sudut yang lain, sunnah lebih khusus daripada hadis. Oleh sebab itu hadis-hadis yang mansukh tidak dinamakan sebagai sunnah. Hadis yang mansukh ni mana hadis yang terbatal, hadis yang telah tamat tempoh pengamalannya. Maksud mansukh ni maknanya hukum yang telah tamat tempoh. Maknanya Allah Ta'ala telah menetapkan dalam syariat dia ni, satu hukum tu dia hanya berjalan hingga satu ketika. Macam contoh, macam contoh berwuduk kerana memakai makanan yang dimasak dengan api. Kalau hak dulu sesiapa yang makan makanan yang dimasak dengan api, naklah dia berwuduk, barulah dia boleh sembahyang. Dah. Kemudian lepas pada tu Nabi pun tidak lagi berwuduk bila mana baginda makan makanan yang dipanggang dengan api. Sebab ada hadis, banyak hadis menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dia makan daging, tak. Nabi hanya basuh tangan dan berkoma tu sembahyang. Kalau peringkat dulu Nabi berwuduk lepas makan panggang. Jadi kita tak boleh kata oleh kerana ada hadis yang mana Nabi berwuduk selepas makan makanan yang dipanggang ni, kita kata sunnah ni sunnah berwuduk lepas makan makanan yang dipanggang dengan api. Itu kita tidak panggil sebagai sunnah kerana itu telah mansukh, tamat tempoh. Hadis adalah khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu sudut lagi. Maknanya kita tidak kata hadis kalau kata-kata Abu Bakar. Baginda memerintahkan supaya berpegang teguh dengan sunnah, bukan dengan hadis. Maknanya bila kita terima benda ni, berarti baginda memerintahkan supaya berpegang teguh dengan sunnah, bukan hadis. Maknanya ada beza antara sunnah dengan hadis. Jadi hadis itu maknanya hadis, kita kata hadis tadilah hadis ya mansukh, itu tidak sunnah. Cuma hadis ni dia lebih kepada istilah teknikal ataupun apabila kita belajar mustalah hadis tu kan, dia ada hadis mutawatir, dia ada hadis maqlub, hadis ma'lul, hadis muttarib, hadis maudhu'. Kita tak boleh nak kata ni sunnah maudhu'ah, ni sunnah ma'lulah, ni sunnah muttaribah. Tak boleh. Sebab hadis tu dia, kalau kita agak hadis ni dia bahan mentah, hanya sebagai dia panggil apa ni, arkif lah, apa dia panggil ni, dalam bentuk dokumentari ni. Maknanya benda yang dihimpun, dia sekadar maklumat. Hadis ni dia lebih kepada maklumat. Lepas pada itulah ulama proses. Jadi hak hadis dhaif tadi ataupun hak hadis ya ada penyakit, tak, maka dia jadi lemah lah, tidak dikatakan sebagai sunnah. Tapi kalau hadis itu adalah hadis mahfuz, hadis yang selamat daripada percanggahan, maka kena tengok pula diamalkan tidak oleh sahabat sesudah daripada Nabi. Maka bila terbukti diamalkan, maka kita boleh menamakan itu adalah sunnah.
Hadis itu mensabitkan satu sunnah. Jadi hak Nabi suruh kita berpegang ni sunnah dia. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama mana kamu berpegang dengan kedua-duanya, yakni kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Maknanya dalam hadis ni Nabi tak kata alaikum bis taraktu fikum kitab Allah wa haditha. Tidak. Bukan hadisah tapi sunnah. Ini riwayat Malik dalam Muwatta secara balagh. Riwayat Muwatta secara balagh ni maksud dia Imam Malik kata balaghani, sampai kepada aku. Maknanya dia tak sebut nama tabi'in dengan sahabat. Dalam kalau kita mempelajari kitab Muwatta ni, riwayat-riwayat secara balagh ni semua tu ada sanad. Dalam kitab Tabarani, Musnad Ahmad dan lain-lain, cuma mengikut Ibnu Abdul Bar hanya berapa buah hadis saja. Tak lebih daripada 4 saja yang tidak diketahui sanad. Tapi umumnya riwayat balagh dalam Muwatta ni, riwayat Imam Malik kata balaghani itu kebaikannya itu dia ada sanad. Bagaimanapun, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suruh kita berpegang dengan hadis, dia suruh berpegang dengan sunnah. Bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya menghafal dan menyampaikan hadis-hadisnya. Nadarallahu 'abdan sami'a maqalati, yani hadisi, fahamalaha farubba hamil fiqhi fihi ghairu faqihin wa rubba hamil fiqhi ila man huwa afqahu minhu. Semoga Allah Taala menyinari hamba yang mendengar ucapanku, yakni hadisku, lalu membawanya, menghafal dan menyampaikannya. Betapa ramai pembawa ilmu bukan seorang faqih, dan maknanya ramai orang yang bawa hadis tapi dia tak faham pun hadis. Dia hanya menyampaikan, dia hanya merekodkan kepada generasi kemudian. Jadi dia bawa tu kepada orang yang lebih memahami daripadanya. Mana perawi ni, kalau kita tengok belajar hadis kan, perawi-perawi ni dia mana ada mazhab setengah tu, tak terkenal pun. Dia ada hadis pun tak banyak, dalam 100-200. Tapi hadis yang dia pegang itulah, bila diterima oleh imam-imam, hadis itu menjadi dasar mazhab. Itu maksud hadis ni. Maknanya di kalangan ulama kita ni ada semata-mata perawi yang menjaga hadis. Ada juga ia semata-mata faqih. Dia proses dia hadis. Dia tak riwayat hadis tapi dia proses hadis. Dia ada juga ulama yang menggabungkan di antara dua ni, menjadi perawi hadis dan juga menjadi mujtahid faqih. Macam Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad dia ada musnad dia. Dia ada musnad dia. Mana dia ada musnad sebagai perawi hadis dan dia ada mazhab sebagai dia seorang faqih. Imam Syafi'i lagu juga, dia ada al-dia tu sebagai kitab hadis yang bersanad. Dan dalam itu juga dia beristihad. Sebab itulah dikatakan juga Imam Malik ni imam fis sunnah wa imam fil hadis. Imam Malik ni imam fil hadis wa imam fil sunnah. Maknanya Imam Malik bila dia meriwayatkan hadis dan dia tulis kitab Muwatta, maka dia adalah imam hadis. Bila dia mengembangkan pendapat dia berasaskan kepada hadis, berarti dia imam fis sunnah. Imam fis sunnah. Jadi asal perbezaan antara sunnah dengan hadis ni, itu adalah dia ada asal yang kuat. Jadi kita belajar hadis ni dia kena peka lah. Maknanya antara hadis dengan sunnah tu dia ada perbezaan dan persamaan. Lepas tu ada satu hadis ni menyebut Allah marham khulafai. Ya Allah rahmatilah khulafa aku ni. Jadi sahabat tanya, manhum khulafa'uka ya Rasulullah? Nabi kata, alladzina ya'tuna min ba'di wa yarwuna ahadisi.
Khulafa aku ni, kata Nabi, orang mari lepas daripada aku dan dia meriwayatkan hadis-hadis aku. Jadi perkataan ahadis tu jamak pada hadis, ada dalam hadis Nabi, mana Nabi mendoakan untuk mereka kerana mereka meriwayatkan hadis Nabi. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan supaya mengikut sunnah tu, supaya tinggalnya, supaya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sekiranya kamu kasih kepada Allah Ta'ala, maka ikutilah aku, barulah Allah Ta'ala kasih pada kamu. Maksudnya Allah Ta'ala kasih pada kamu bila mana kamu kasih pada Allah, kamu kasih pada Allah Ta'ala, barulah Allah Ta'ala kasih pada kamu. Tanda kamu kasih kepada Allah, kamu ikut sunnah sunnah Nabi. Kemudian satu lagi ayat, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkanlah. Dan apa jua yang dilarang, kamu melakukannya, maka patuhilah larangan tersebut, berhentilah. Itu mukadimah kita malam ni. Ada ke tak? Jadi mukadimah tentang bab ittiba' sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazallah.